memegang nombor metrik PID 20278 daripada kumpulan 3. Pengenalan. Konsep keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. Tanpa perlindungan keselamatan, kanak-kanak akan merasa takut, bimbang atau mudah terdedah kepada sesuatu yang memudaratkannya, sama ada secara sedar atau tidak. Keselamatan ditakrifkan sebagai tingkah laku dan amalan yang boleh menghalang kanak-kanak dari kecederaan. Kecederaan dirasai oleh kanak-kanak boleh memberi kesan kepada kesihatan mereka. Oleh itu, kita perlu meletakkan keselamatan sebagai keutamaan sama ada di rumah atau di pusat penjagaan kanak-kanak. Keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama yang diamanahkan untuk menjaga mereka. Isu keselamatan kanak-kanak bukan hanya dirujuk kepada aspek persekitaran, bahkan juga kepada aspek penderaan dan pengabaian yang berlaku secara tidak disedari pada diri kanak-kanak. Jika ditaskah didapati dari aspek keselamatan persekitaran, masih terdapat kurang kesedaran dan kepekaan di kalangan pengasuh taska dalam memastikan langkah keselamatan diaplikasi sepenuhnya setiap masa. Pengasuh yang leka dan cuai menyebabkan berlakunya kemalangan kecil yang boleh dielakkan jika pengasuh lebih berhati-hati. Apakah yang dimaksudkan dengan bayi tersedak susu? Tersedak susu bermaksud bahawa susu termasuk ke dalam saluran pernafasan dan seterusnya ke dalam paru-paru, menyebabkan masalah pernafasan dan juga boleh menyebabkan bayi berhenti bernafas. Bagaimana situasi bayi boleh tersedak susu? Penyusuan adalah satu kemahiran bayi yang kompleks. Kemahiran ini wujud sejak lahir untuk bayi yang lahir cukup bulan. Proses penyusuan ini melibatkan menghisap, mengumpul, mengunyah dan menelan susu. Keadaan bagi tersedak susu berlaku apabila bayi tersebut tidak dapat menghisap, mengumpul, mengunyah atau menelan susu. Jikalau anak atau bayi anda tersedak susu, saya mengesyorkan ibu bapa bahawa bayi atau kanak-kanak untuk pemeriksaan selanjutnya dengan seboleh-bolehnya dengan pakar kanak-kanak dan jururawat atau bidan di klinik kesihatan yang berdekatan. Baru-baru ini, terdapat banyak kes kematian kanak-kanak ataupun bayi di rumah pengasuh maupun di taska disebabkan oleh kecuaian para pengasuh ketika memberi susu kepada bayi, dan ada juga yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak taska apabila mereka di taska. Oleh yang demikian, para pengasuh disarankan terlebih dahulu mempelajari cara-cara atau teknik-teknik menyusu yang betul bagi mengelakkan sebarang kemudaratan dan kemalangan kepada bayi. Antara panduan amalan keselamatan ketika memberi susu kepada bayi, yang pertama, duduk dalam keadaan yang betul dan selesa ketika memberi susu kepada bayi. Yang kedua, ampu bayi dengan baik dengan meletakkan kepala bayi di atas lengan ketika menyusu supaya kedudukan badan dan kepala tidak sama tinggi. Yang ketiga, bangun dan dudukkan bayi ketika mereka terbatuk semasa menyusu bagi mengelakkan mereka tersedak. Yang keempat, guna bantal atas sesuatu yang lembut untuk bersandar bagi menyokong badan bayi ketika menyusu. Dan yang terakhir, peka terhadap lubang puting botol susu bayi kerana lubang yang besar dan terkoyak juga berisiko menyebabkan bayi tersedak susu. Seterusnya, peranan guru ketika memberi susu kepada bayi. Yang pertama, pantau sesi penyusuan bayi bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini terjadi. Yang kedua, penting untuk memilih puting botol yang tidak terlalu besar. Saiz puting yang besar menyebabkan susu mengalir dengan cepat. Yang ketiga, tidak meninggalkan bayi sendirian ketika menyusu. Yang keempat, tidak menjadikan bantal atas sesuatu yang lembut sebagai penahan botol susu yang diberikan. Sebaliknya, lihat dan pegang botol susu tersebut.
Dan yang terakhir, membuat sukatan susu mengikut tahap umur bayi yang dijaga. Itu juga dengan keselamatan kanak-kanak sama ada dari aspek penyediaan persekitaran kondusif, jaminan keselamatan dari unsur penderaan dan pengabaian adalah tanggungjawab semua pihak dari ibu bapa, taska, komuniti dan juga negara. Anak-anak perlu dipastikan sihat dan selamat dalam persekitaran yang sihat serta kondusif. Justru itu, setiap pihak dinyatakan perlu mempunyai kesedaran berkaitan dan perlu melaksanakan peranan masing-masing dalam memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin. Kesimpulannya, kes kematian akibat tersedak susu dalam kalangan kanak-kanak dan bayi kerap terjadi. Namun, ia merupakan perkara yang tidak boleh diambil ringan oleh semua pihak, terutamanya bagi golongan yang terlibat dalam urusan penjagaan bayi dan anak seperti ibu bapa dan juga pengasuh, disebabkan faktor usia yang masih kecil. Begitu juga dengan sistem-sistem organ tubuh badan yang belum berkembang dengan baik. Situasi tersedak susu bukan sahaja boleh membawa komplikasi seperti jangkitan paru-paru, malah boleh membawa maut.